Jadi saya boleh teruskan. Sure, betul? Okay, Pasti? Miss. Call is now being recorded. Betul? Yakin? Okay. So, hari ni kita tengok box and whisker plot, chapter 6. Last time saya dah bincang dah tentang dia punya symmetrical. So, macam mana nak buat box and whisker plot ni? First sekali, so box and whisker plot. Apa benda box and whisker plot ni? Nama pun box and whisker plot. So, semua orang kena ada pembaris sekarang. Kalau tak ada pembaris, pergi cari pembaris sekarang. Sebab kita akan lukis box and whisker plot ni memang menggunakan skill kita. Okay, so step yang pertama, kita perlukan nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2, Q3. Okay, sebelum tu kita buat summary dululah untuk ungroup data kamu. Okay, kita summary sikit ungroup data. Kita dah belajar last week. So, first kita ada mean. Mean equals to ataupun mean x bar kita equals summation of x over dengan n kita ataupun summation of fx over dengan summation of frequency kita lah. Okay, itu yang paling senang sekali. So second kita ada mode. Okay, mode macam biasalah ialah nilai yang paling banyak sekali, so tak ada masalah dekat mode. So nombor 3 kita ada median. So how to find median for ungroup data? Cari apa dulu kalau nak cari median? Median apa tu? Apa kita perlukan untuk cari median? Cumulative frequency. Ungroup data. Yang kamu tengok tadi group data. Kalau ungroup data perlukan apa? Perlu. Susun. Apa? R kita. R tu apa? Apa yang kita cari? Kita cari observation kita dulu. Okay, so macam mana nak cari observation? Kita ada N over 2 observation. Okay, kita akan cari observation kita dulu. So, then baru kita akan cari kita punya nilai median tu. Contoh kat sini kita ada QK, Q2 lah, sepatutnya Q2. Q2 equals to kalau kita dapat integer, apa yang kita buat kalau dapat integer? +1, Miss. Plus dengan observation yang sebelah. Observation yang kita kira plus dengan observation yang sebelah. Bahagi dengan 2. Okay. So kalau kita dapat non-integer, apa yang kita buat? Round up. Round up kan. Okay. Round up sekalipun kamu dapat 6.1 observation. 6.1 observation. Sabar. 6.1 observation, kita akan still round upkan dia menjadi 7 observation. Okay. Okay. So sama juga, dan kita akan jumpa kuartal. Kita ada kuartal which is kuartal 1, kuartal 2 lah, Q1 ataupun Q2. So proses yang sama juga, kita mesti cari observation kita dulu, which is kita cari R. So kalau kuartal kita kena buat KN over 4 observation. Okay, KN over 4 sebab kita tahu kuartal tu ialah quarter kan, first quarter, second quarter, third quarter. Median tu ialah kita punya Q2 lah, second quarter kita. So dah cari observation, and then kita akan still apply this thing lagi. Kita masih lagi akan guna benda ni. Okay. So formula ni valid untuk QK ataupun PK lah. PK tu kita punya percentile. QK or PK kita. Okay. So untuk kuartal dengan percentile kita akan cari observation, and then kita akan guna formula ni lah, sama ada integer dia buat apa, non-integer kita buat apa. So sama juga konsep kalau kita ada percentile. Kalau percentile bahagi berapa? KN over 100. 100. So KN over 100 observation. Okay, dalam setiap jalan kerja kamu tolong tulis TH observation. Tolong tulis TH observation sebab observation kita ni bukan jawapan kita. Okay, yang jawapan kita ialah dekat sini. So kita mesti lepas kira observation, mesti kira yang ni. Mesti kira ni, mesti kira yang ni dulu. Okay, itu baru jawapan kita.
Lambat ke saya punya ni? Ke kamu boleh dengar je? Lambat ke? Boleh? Lambat Miss Prin. Lambat. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, so ini kita punya summary untuk ungroup data. Yang tadi lecture kamu tengok ialah group data. Okay, tak apa, itu nanti kita akan tengok tutorial seterusnya. So saya nak kamu terus masukkan dalam kepala tentang ungroup data ni. Okay, nak cari median, quartile, percentile, mesti cari observation dulu and then kita akan tengok dia integer ataupun non-integer. Okay, so dekat ungroup data juga kita ada satu lagi benda which is box and whisker plot. Okay, mana-mana ni. Ada box and whisker plot. So apa benda box and whisker plot ni? Okay, saya terangkan dulu lah step dia. So untuk buat box and whisker plot, first kali step yang pertama ialah kita perlukan nilai minimum, maksimum, Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. So minimum dengan maksimum ialah minimum value of the data, maximum value of the data. Tapi yang penting dalam apa-apa data dia bagi, kalau ungroup data mesti kena rearrange dulu. Okay? Ungroup data ni mesti kena arrange dulu data kita. Arrange dalam ascending order lah. Okay? Arrange dalam ascending order. Okay. So sekarang kalau kamu dapat disuruh buat box and whisker plot, kita mesti kena arrange data kita dan kita cari nilai minimum, maximum Q1, Q2, Q3. Okay. So second step is to find lower inner fence and upper inner fence. Lower inner fence, upper inner fence. Lower inner fence, LIF equals to and upper inner fence. Okay, so apa benda lower inner fence dengan upper inner fence ni nanti kita akan tengok lah. So, dia ada formula dia sendiri. Lower inner fence kita ada Q1 minus 1.5, Q3 minus 1. Upper inner fence Q3 plus 1.5, Q3 minus Q1. Siapa tahu Q3 minus Q1 kita panggil apa? Q3 minus Q1 kita panggil apa? Juratkan, Miss. Apa dia? Tak dengar. Bench. Q3 minus Q1 kita panggil dia sebagai? Kelas kan Miss? Bukan. Apa yang plus? Bukan. Q3 Tidak tahu. minus Q1. Tidak tahu. Betul ke tak tahu? Kita panggil dia sebagai interquartile range. Okay, so ini kena ingat kalau soalan interquartile range, Q3 minus Q1 lah. Kamu kena kira Q3 minus Q1. Okay. Kenapalah saya punya ni lambat? Okay, so sekarang step yang ketiga ialah kita akan buat box and whisker plot. Step yang ketiga kita akan draw box and whisker plot. So macam saya cakap tadi, mesti kena ada pembaris sebab kita akan lukis bersama dengan scale. Okay. So box and whisker plot kita. So macam mana nak lukis box and whisker plot tu? So sekarang contoh, saya tulis kat sini je lah. Kita tengok kat sini je. Tak apalah, saya tulis sendiri. Sorry lah. Okay, so kita ada box and whisker plot. Ini ialah kamu punya scale dia, scale yang kita akan lukis. And then kita ada box. And then kita ada whisker kita. Ini kita panggil sebagai whisker. Ini ialah fence kita. Okay, so ini lower inner fence. Ini upper inner fence. Ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. Ini ialah Q1, Q2, Q3 kamu. So, sekejap saya berhenti sekejap dulu. Kenapa dia lagging? Miss mau tanya, yang tadi upper inner fence tu,
Dia Q3 minus Q3 kata Miss. Q3 minus Q1. Oh, okay Miss. Okay. Saya salah tulis eh. Okay, sekejap. Saya betulkan. Nampak tak? Gelap ke? Okay. Ini Q3 minus Q1 eh. Untuk upper inner fence, Q3 minus Q1. Okay. So, sama juga lagging juga. Tak faham lah saya. Okay, so step yang keempat ialah kita akan cerita pasal conclusion dia. Okay, step keempat kita akan buat conclusion. So, conclusion ni ada dua benda yang kita kena include kan, which is dia punya skewness and juga dia punya outlier. Okay, so conclusion kita kena cerita pasal skewness, kita kena cerita pasal outlier dia. Okay. Sekarang saya pun lagging sebab saya punya ni pun lagging. Aish. So, outlier nanti kita akan tengok apa tu outlier. Skewness pula apa yang kita tulis kat sini. Okay, ini. Yang sebelum ni last lecture kita ada bincang. So, kalau kita akan kira daripada minimum ke Q2. Q2 ke maksimum. Kalau yang di sebelah kiri lagi panjang, in case dalam cerita dalam gambar ni yang kuning lagi panjang, dia ialah negatively skewed. Okay. Kalau yang sebelah kanan, which means Q2 ke maksimum lagi panjang, ialah positively skewed distribution. And then kalau sama panjang antara minimum dengan Q2 dengan maksimum, kita panggil dia sebagai symmetrical. So itu conclusion yang kamu kena buat tentang skewness. Okay? So, kita akan tengok pula example 9. Okay, so dia bagi data dekat situ. Okay, saya nak kamu susun dulu data kamu. Susun dulu data. Ingat kalau nak susun data, kira data yang dia bagi ada berapa, and then kita susun, and then kita kira balik data kita. Make sure cukup sama dengan apa yang dia bagi. Okay, kamu susun dulu data kamu. Okay, dah. Berapa N kamu kat sini? N kita ada berapa? N is equals to? N 25. Kejap. 25. 25. Okay. Okay, N is equals to 25. So make sure kamu kira yang dia bagi, kamu kira data kamu, make sure cukup lah. Sebab kalau ungroup data ni, kamu tertinggal satu je dah, banyak dah salah dia.
Okay, so first step tadi kita cerita kita perlukan minimum, maximum Q1, Q2, Q3. Okay, so sekarang kita akan cari minimum kita. So minimum kat sini berapa? Minimum value kita. Berapa minimum? 31. So 31. Okay, minimum ialah nilai yang paling rendah dalam data kamu. Sebab tu kita kena susun data kita. Okay, second ialah maximum. So maximum ialah yang paling tinggi, which is 79. Okay, so 3 kita akan cari Q1. So tadi kita dah tengok dah dalam ungroup data macam mana nak cari Q1. Ini dalam summary kita tadi. Nak cari Q1 kita akan cari observation kita dulu. Kita kena cari observation dulu. So kita akan letak Kn over 4. So Q1 kita ialah 1 over 4 lah. K tu ialah 1 ataupun 3. So kita nak cari Q1 sama dengan berapa? So kita ada R equals to 1 over 4 times dengan N kita which is tadi 25 observation. Okay. So 25 over 4 kita dapat berapa? 25 over 4? Ada orang kira tak tu? 6.25. 6.25. 6.25 observation. So sekarang dia non-integer. So kalau non-integer apa yang kita kena buat? Mesti kita Round off. round up kan dia. So round up kan dia akan jadi 7th observation. Okay. So dekat setiap jalan kerja kamu mesti tulis TH observation. Supaya kamu ingat yang itu belum jawapan dia lagi. Jawapan dia bukan 7. Jawapan dia kita nak tulis lah ni. Q1 kita equals to observation yang ke-7, which is observation yang ke-7 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is dia ialah 50 kat sini. Okay. So ingat tu tulis TH observation tu. Supaya kamu ingat itu betul lah jawapan dia. Okay, so buat benda yang sama, cari Q2 dengan Q3. Q2 equals to apa? Q3 sekali. Okay, cari Q2 dan Q3 kamu dulu. Okay, so nak cari Q2 kita ada R equals to Q2 ialah N over 2. So kita ada 25 over 2 observation. Which is kat sini kamu akan dapat 25 over 2 is 12.5 observation. So sama juga kita dapat non-integer. So kita kena round up kan dia akan jadi 13th observation. Okay, so 13 observation. So jawapan kita Q2 equals to 13 observation. Which is observation yang ke-13 apa? Dalam data kamu? 61. 61. Okay, so 61. Okay, so Q3 kita pun sama juga. Cari observation kita. Kita nak cari Q3. So R equals to 3 over 4. Darab dengan observation, N kita. So sini dapat 3 over 4 times 25, kita akan dapat 18.75 observation, which is kita round up kan dia akan jadi 19th observation. Okay, berapa observation yang ke-19 kamu? 66. 66. Okay, so kita dah ada nilai minimum, maximum Q1, Q2, Q3. So, kalau kita tengok second step kita tadi is to find lower inner fence dengan upper inner fence kita. So simple je lah, lower inner fence, upper inner fence, basically kita just substitute value je. Kita dah ada Q1, Q2, Q3, so kita substitute value je lah. Okay, so sekarang cari upper inner fence dengan lower inner fence. Okay, kira masuk dalam formula kamu.
So supposedly lower inner fence kita ada Q1 minus 1.5 darab dengan Q3 minus Q1. So Q1 kita ialah 50 minus 1.5, Q3 kita 66, Q1 kita 50. Okay, sama juga upper inner fence kita ada Q3 plus 1.5, Q3 minus Q1 equals to 66 plus 1.5, 66 minus 50. Okay, lower inner fence dapat berapa jawapan dia? 26. 26. Upper inner fence? 42. Salah je tu. 90. 90. 90. Okay, 90. Okay, so daripada step pertama dan step kedua tadi kita akan dapat 7 value dekat sini. Okay, so kita ada first nilai minimum, nilai maksimum, nilai Q1 kita, and then Q2, Q3, lower inner fence, and upper inner fence. Okay, so untuk buat box and whisker plot, kita perlukan 7 values ni. Apapun kita mesti kena kira, kena ada jalan kira lah, kena ada jalan kira. Kalau macam cari lower inner fence, upper inner fence tu kena ada substitution juga, substitution of values baru kita dapat markah dekat situ. Okay, so sekarang kita akan pergi ke step yang ketiga, which is kita akan draw box and whisker plot. So sekarang keluarkan pembaris kamu. Ada pembaris tak? Ada. Ada miss. Okay, jangan cakap tak ada pembaris. So sekarang kalau kamu tengok antara 7 values ni, nilai yang paling kecil ialah 26, betul tak? Nilai yang paling kecil 26, nilai yang paling besar ialah 90. So daripada nilai ni kita boleh tunjuklah, kita boleh agaklah kita punya scale. Kamu nak letak 1 cm for 10 ke, 1 cm for 5 ke pun boleh juga. Lemak tak ada ruang kat saya nak lukis. Okay, contoh. Susah ni nak lukis kat sini. Kita ada scale, kita ada garis. And then make sure kita punya, let's say lah kita start daripada yang paling kecil ialah 26. So kita start daripada 20. So 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, nilai maksimum kita ialah 90. Tu ada 100 lah. Okay, make sure kamu kamu plot ni ikut scale lah. Satu ni 1 cm. Let's say lah nak letak 1 cm, make sure semua ni 1 cm. Atau kamu nak letak 2 cm, letaklah 2 cm. Okay. Okay, tiba-tiba ada pembaris. Saya nak padam. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat ialah yang pertama sekali kita akan letak nilai minimum dengan maksimum kita. Kalau kamu tengok dekat diagram yang kita lukis tadi, nilai minimum dengan maksimum kita ialah whisker kita. Yang nilai yang kecil ni. Okay. So, sekarang kita tengok minimum dengan maksimum kita tadi ialah 31 dengan 79. So, pergi bawa baris kamu, kira betul-betul 31 tu kat mana. Kalau tadi kamu letak 1 cm, dia mesti ada dekat satu dash tu kan. So, kira betul-betul. So, ni minimum kita ialah 31. So, 31 dekat sini. Kamu kira betul-betul lah. Saya tak nampak. Saya tak ada pembaris. Kamu kira betul-betul. Maksimum kita is 79. Okay, so kita label lah ini 79, ini 31. Okay. So, itu nilai minimum dengan maksimum kita. So, the next one is Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3 ialah kamu punya box. Okay, so kita ada Q1 kita is 50. So, 50 kat sini. 50. And then Q2 kita is 61. Q3 kita is 66. Okay, so kita akan jadikan dia box lah. Make sure kamu lukis
line tu betul-betul dekat tempat dia, plotkan betul-betul guna pembaris kamu. Sebab nama dia pun box and whisker plot. So wajib kena ada plot dia dekat situ. Macam kita lukis graf, macam kamu lukis graf untuk physics kamu, dia yang samalah. Okay, so sekarang kita ada Q1, Q2, Q3. So Q1 kita ada 50, Q2 kita ada 61, Q3 kita ada 66. Make sure labelkan dia. Okay, so next kita akan sambungkanlah box dengan whisker kamu. So sambungkan daripada sini ke sini. Kenapa macam? Okay, satu lagi daripada sini ke sini lah. Kamu lukislah, saya macam struggle betul nak lukis kat sini. Kamu lukis yang cantik Okay, so sekarang kita dah ada box dengan whisker kita. So which is daripada nilai minimum dengan maksimum Q1, Q2, Q3 kita dapat box dengan whisker. So apa yang kita perlukan ialah lower inner fence dengan upper inner fence kita. So lower inner fence is 26. So 26 kat sini lah. So ini lower inner fence kita. Kita akan gariskan dot 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 panjang macam ni. So ini lower inner fence 26. Upper inner fence kita pula 90. So sama juga garis panjang-panjang. Tak kena pula. Kenalah, bagi kena dekat 90. Kena kat 90. So 90 kat sini. Okay. So sekarang ini ialah box and whisker plot kita. Dah ngam lah. Perfect. Complete dah kita punya box and whisker plot. So tadi step yang terakhir ialah conclusion, which is kita akan determine skewness dengan outlier kita. So skewness. So sekarang data kamu negatively, positively ataupun symmetrical. Apa yang kita tengok ialah daripada Q2 ke minimum, Q2 ke maksimum. Mana yang lagi panjang? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. So dia positively ke negatively? Negatively. Negatively skewed. So kita boleh buat conclusion kita, data is negatively skewed. Okay. Negatively skewed. Okay. Kalau macam tak confident, kamu boleh kira. Daripada Q2, let's say Q2 kita is 61, kita punya minimum 31, which is kat sini 61 minus 31 kita akan dapat 30. Betul tak? 30 kan? Betul ke 31? Okay, betul lah 30. Okay, kalau daripada maksimum ke Q2 pun kita akan dapat 79, 61, kita akan dapat 18. Kita akan dapat 18, sini dapat 30. So, kamu kira sebelah kiri lagi panjang, so dia negatively skewed lah. Okay. And ada satu lagi benda dekat situ, dia kata pasal outlier. So, apa benda outlier ni? So, outlier ni is data value yang berada di luar fence. Value outside fence. Okay. So kalau kamu tengok kita punya box and whisker plot ni, dekat luar fence kita tak ada apa-apa values. Okay, kosong, tak ada apa-apa. Luar fence kita tak ada apa-apa values. Kita boleh conclude kan, data is negatively skewed and has no outlier. Okay, data is negatively skewed and has no outlier. Okay, so nanti kita akan buat soalan yang ada outlier pula. So, ini box and whisker plot kamu. Ada soalan setakat ni? Faham ke tak? Faham, Kejap, faham, Miss. Masih melukis. Okay. Sila. Okay, so sekarang macam tadi, calculation kita perlukan 7 values, minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, lower inner fence, upper inner fence. So draw box and whisker plot, kamu kena buat scale kamu 1 cm untuk berapa
10 ke 5 ke 20 ke, depends on the values lah yang kamu ada. Dan kita akan plotkan minimum dengan maksimum kita. Dan kita akan plotkan Q1, Q2, Q3 kita. And then kita akan buat fans kita. Last kali kita akan buat conclusion, data is negatively skewed. Depends lah. Kita akan tengok macam kat sini. Daripada minimum, maksimum lagi panjang daripada daripada minimum ke Q2 lagi panjang daripada Q2 maksimum. Yang lebih panjang, so dia negatively skewed dekat situ. Okay. So sekarang kita akan tengok, boleh ke? Ada soalan? Boleh? Faham ke? Boleh, Faham, Miss. Miss. Faham, Okay. faham. Faham tak apa? Kita akan tengok pula example. Example 10 kita skip dulu, pergi example 11. Kita pergi example 11, saya nak kamu cari dulu 7 values tu. Minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, lower inner fence, upper inner fence. Okay, saya bagi 5 minit untuk kamu cari semua values tu. Betul. Minimum, maximum, Q1, Q2, Q3. Sorry. Okay, minimum berapa? 1. 1. Maksimum 50. 50. Q1 21. 21. Q2 27.
Apa dia? 27. Q3? 32. 32. Lower inner fence? Belum lagi. Lower inner fence, upper inner fence? Empat 4.5. 4.5. Upper inner fence? 48.5. 48.5. Okay, ngam. Okay. Jangan tulis macam saya tulis macam kita buat tadi. Make sure ada jalan kerja lah. Make sure ada jalan kerja macam ni. Okay. Jangan kamu senaraikan je. Tak ada markah nanti. Okay, saya nak cepat je. Okay, make sure ada jalan kerja kamu. Lower inner fence, upper inner fence. Tunjuk substitution values tu. Okay, so sekarang kita akan draw box and whisker plot kita. So kalau kita tengok nilai minimum kita, nilai yang paling kecil ialah 1, nilai yang paling besar ialah 50. So terpulanglah kamu nak pakai 5, 10, 15, 20 pun boleh, 10, 20, 30 pun boleh. So let's say kita pakai 10, 20 lah. So kita ada line. So kamu nak letak 1 cm pun boleh, 2 cm pun boleh. So start dengan 0 sebab nilai yang paling kecil ialah 1. So kita ada 10, 20, 30, 40, 50. So nilai yang paling tinggi ialah 50. So kita boleh stop dekat 50. Okay. Make sure ini ngam betul-betul 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Satu pun boleh lah. As long as jelas. Sebab kita nak tengok box kita tu nampak jelas dia punya perbezaan dia sama ada positively ataupun negatively skewed. Okay, so kita akan letak minimum dengan maksimum dulu. So minimum kita 1, maksimum kita 50. So 1, minimum kita 1, maksimum kita 50. Jangan lupa label, mesti kena label. Okay, so maksimum kita 50. Okay, so sekarang ialah box kita. So tu whisker kita, 2 minimum dengan maksimum ialah whisker kita. So kita akan lukis box, nilai Q1, Q2, Q3. So Q1 kita ada 21. So lebih kurang kat sini. Kamu kira betul-betul lah dengan pembaris. Q2 kita ialah 27. So 27. And Q3 kita ialah 32. Oh, kenapa tak sini? Kenapalah box saya ni sangat? Okay, so kita ada 21, 27, 32. Okay, so sekarang kita gabungkanlah dia. So kita ada daripada whisker ke box, kita gabungkan untuk garisan. Sama juga dekat sebelah sini pun kita akan bawa garisan. Oh, susah betul nak lukis ni. Bisa lukis sendirilah. Okay, so ngam, betul? Tak ada masalah kan? Saya rasa kamu tak ada masalah lah nak lukis guna pen. Saya yang masalah nak lukis kat sini. So sekarang jangan lupa kita ada fence kita, lower inner fence dengan upper inner fence kita. So lower inner fence 4.5. So 4.5 dekat sini lah lebih kurang. So ini lower inner fence kita 4.5. Upper inner fence kita ialah 48.5. So ini upper inner fence kita 48.5. 48.5. Okay. So sebelum kita pergi kepada conclusion, apa yang kamu notice kat sini, nilai 1 dengan nilai 50 tu, minimum dengan maksimum kita berada dekat luar fence. Fence, nama pun fence kan? Fence tu ialah pagar. So dia berada dekat luar pagar kita. So apa yang kita boleh concludekan dekat 1 dengan 50 tu? Apa yang kita boleh concludekan 1 dengan 50 tu? Dia ialah Outlier.
outlier. Okay. So dia berada dekat luar. So kita boleh concludekan yang apa yang kita kena buat ialah kita padam 50 ni. Nilai 50 ni kita padam. Kita mark dia sebagai outlier. Okay. So 50 tu akan outlier. So apa jadi dekat nilai minimum tu? So ini kita garis ni kita padam. So kita tengok data kita, data ni dah ada tersusun kan? 1, 10, 12, 21 ni data ni dah tersusun. So kalau kamu tengok 50, so nilai yang sebelum tu ialah nilai 38. Okay, so ini 50, which is ini outlier kita. 50 ni dah jadi outlier. So apa yang kita tengok, nilai maksimum yang sebelum tu ialah 38. So kita akan mark nilai maksimum dekat 38 kita. So terpadam ini, so sampailah dekat 38. Padam sampai dekat 38. So kita mark sebagai 38. Okay. So dia akan jadi nilai maksimum yang baru. So the same thing works for lower inner fence. So ini kita akan padam. Kita padam ini. And then kita akan tanda sebagai outlier. Okay. Satu ni kita padam, kita tanda sebagai outlier. So sama juga, satu ni ialah outlier kita. Satu ni outlier kita tengok data kita, satu ialah outlier. So the next data kita ialah 10. Okay, 10 ni akan jadi next nilai minimum kita. So kita akan padam sampailah ke 10. So ini ialah nilai baru minimum kita. 10 ialah nilai baru minimum kita. 10 dekat sini. Okay. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan buat conclusion. So sekarang data kamu positively ke negatively skewed? Mana lagi banyak? Negatively. Sebelah kiri kan? Negatively. So, ada Yeah. data is negatively skewed. Negatively skewed. So N has outlier 1 and 50. Okay, so kamu kena bagi tahu dalam kamu punya conclusion apa outlier kamu. So satu pasal skewness and then pasal outlier. Kalau macam tadi tak ada outlier, has no outlier lah. So dia tak semestinya dua-dua outlier ada. Kadang-kadang boleh je sebelah je minimum je jadi outlier kamu. Kadang-kadang boleh je maksimum je jadi outlier kamu. Okay. So apa yang kita buat kalau data kita nilai minimum atau maksimum berada di luar fence, kita akan mark dia sebagai outlier and kita akan padam whisker kita sampai ke nilai sebelum dan nilai selepas dia. Okay. Boleh faham? Miss. Boleh? Okay. Faham ni. Okay, saya ada soalan. Contohnya lah kalau saya punya nilai minimum, contohlah nilai minimum saya ialah 10. Contoh nilai minimum saya 10. And lower inner fence saya pun 10. Okay. So minimum saya 10. Ini 10 kan? Betul lah. And then kita ada lower inner fence dekat sini. So apa yang kamu nampak dekat sini ialah kenapa dia terpadam? Banyaklah masalah saya hari ni. Okay, tak apalah. Apa soalan saya tadi? Okay, macam nilai minimum kita sama dengan nilai lower inner fence kita. Soalan saya ialah, adakah 10 tu outlier dia? Dia outlier ke tidak? Tidak. Tidak. Sebab apa tidak? Tidak tahu. Apa? Tidak lebih. Dah, tidak tahu. Apa yang saya cakap tadi pasal definition outlier? Value outside the fence. Okay, value outside the fence. So kalau dia sama value dengan fence, dia bukan outlier lah. Okay, dia consider sebagai bukan outlier. So masih lagi has no outlier dekat situ. Okay, so Okay, Miss. itu tentang box and whisker plot. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Simple je box and whisker plot ni. So saya nak kamu betul-betul masuk dalam kepala kamu pasal ungroup data ni. Macam mana nak cari Q1, Q2, Q3, percentile. And then nanti next class kita akan fikir pasal group data macam apa yang kamu dah tengok dalam lecture tadi.
Okay, so sekarang ada masa lagi. Tolong buat example 10. Okay, sementara tu buat example 10. And sementara tu saya nak cakap juga, malam ni jangan lupa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Saya akan bagi 5 minutes je untuk kamu hantar jawapan. So tolonglah jangan lambat. And please lah jangan tiru. Okay? Boleh? Boleh ke janji dengan saya? Jangan tiru. Boleh, Miss. InsyaAllah, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Mana boleh insyaAllah. Mesti kena tak tiru. Okay? Ini antara kamu je. Saya tak nampak, saya tak kisah kamu nak tiru. Markah kamu baguslah, markah kamu tinggi. Tapi ini antara kamu je lah. Kamu nak test kamu punya kemampuan. So tolonglah jangan tiru, okay? Okay, so saya nak kamu habiskan example 10 dulu. Ada masa lagi, ada lagi 10 minit lagi. Bila habiskan example 10, jawapan dia sepatutnya positively skewed lah. Jawapan dia kat sini positively skewed. No outlier. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Ada? Tak ada? Tiada, Okay Miss. ke? Okay, kalau tak ada itu saja untuk hari ini. Untuk saya dah habis lah. Untuk kamu jangan lupa buat example 10 sekarang. Saya nak kamu buat sekarang example 10. Okay, so next class kita akan bincang group data pula. Which is next class kita ialah hari Khamis. Okay. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Saya rasa ada orang Thank you, nak Miss. jumpa saya. Okay, ya, thank you. Saya rasa ada orang nak jumpa saya kan lepas ni. Nanti kamu WhatsApp saya balik. Okay. Alright, thank you semua. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Miss, yang example 10 tu mau submit kan, Miss? Tidak, buat dia dulu. Okay. Okay.